رب زدنا نافعا وهداية صالحة ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا لمن نعرف بأوامرك وإلهم الملائكة المقربين وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا من الدارين. Dan setengahnya mengucap Bismillah. Dan yang akmalnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengahnya, yakni setengah daripada beberapa perkara yang disunat pada ketika wuduk. Dan setengah daripada sunat wuduk. Pendek-pendek. Dan setengah daripada sunat wuduk mengucap Bismillah. Itu sekurang-kurang. Sekurang-kurangnya ialah kita kata Bismillah. Sekadar itu saja. Itu sekurang-kurangnya. Dan yang akmalnya Bismillahirrahmanirrahim. Maklumlah. Dan sunat dilebih, yakni ditambah. Dan sunat dilebih, yakni ditambah di atas mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sunat kita baca tambah lagi Alhamdulillahi alal islami. Alhamdulillahi alal islami wa ni'matihi. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Jadi selepas pada kita baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, disunatkan lagi kita baca tambah lagi Alhamdulillahi alal islami wa ni'matih. Segala puji bagi Allah atas Islam dan nikmatnya, nikmat Islam. Islam tu ialah satu nikmat. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air itu tahura, yang menyucikan. Dilebih oleh Imam Ghazali. Ini ditambah oleh Imam Ghazali. Bacaan tambah di atas yang sani. Rabbi a'udzu bika. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika Rabbi. Wa a'udzu bika Rabbi an yahduruni. An yahduruni. Rabbi a'udzu bika. Rabbi, wahai Tuhanku. A'udzu bika, berlindung olehku dengan engkau min hamazatis syayatini, daripada tipuan-tipuan syaitan. Gangguan artinya tipuan syaitan. Wa a'udzu bika, dan berlindung olehku dengan engkau Rabbi, wahai Tuhanku, an yahduruni, bahawa yakni daripada bahawa datang mereka itu asyayatin akan daku.
bahawa datang mereka itu syaitan akan daku. Jadi itu tambahan-tambahan di atas mengucap bismillah. Jadi yang sempurnanya kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alal islami wa ni'matih. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kita baca begitu. Kemudian bacaan yang tersebut tu kita baca bila? Maka sunat tasmiyah diserta membasuh dua tangannya. Yakni dua tapak tangan. Maka disunat tasmiyah. Tasmiyah tu maknanya mengucap bismillah. Sebab tasmiyah tu asal maknanya menyebut nama Allah. Tasmiyah ialah menyebut nama Allah. Itu makna tasmiyah. Tasmiyah maknanya menyebut nama Allah. Jadi kita mengucap bismillah itulah. Maka dia katanya dan maka sunat tasmiyah sebut nama Allah ialah mengucap bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja sekurang-kurangnya. Tasmiyah tu diserta membasuh dua tapak tangan. Jadi bukan katanya kita bismillah bagi siap-siap barulah kita basuh dua tapak tangan. Bukan begitu. Jadi sambilan kita basuh dua tapak tangan, sambilan mulut kita baca bismillah. Jadi dua tangan kita basuh, mulut kita baca bismillah. Disertakan. Mulai basuh, mulai baca bismillah. Mulai basuh dua tapak tangan, mulai baca bismillah. Jangan baca bismillah bagi siap barulah mulai basuh dua tapak tangan. Itu tak kena dengan cara. Disertakan. Tangan kita basuh, mulut baca bismillah hingga akhir. Sunat baca bismillah ketika kita basuh dua tapak tangan tu sunat aini. Dia sunat aini. Dia fardu, ada fardu ain, fardu kifayah. Sunat pun demikian juga. Sunat aini pun ada, sunat kifayah pun ada juga. Jadi di sini sunat di atas diri seorang masing-masing. Sunat kita ambil wuduk, kita sunat. Orang lain ambil wuduk, dia sunat bagi dia. Yang lain pula sunat bagi yang lain. Jadi masing-masing sunat. Masing-masing dibacakan bismillah. Walaupun kita beramai-ramai mengambil wuduk sekalipun. Walaupun kita beramai-ramai mengambil wuduk, yang mengucap bismillah dapat pahala kat dia, yang tak baca tak dapat. Tak lepas daripada tututan sunat. Jadi bacaan bismillah ketika mengambil wuduk ialah sunat aini. Sunat di atas diri masing-masing. Bersalahan makan dan minum, maka sunat kifayah. Bersalahan makan dan minum. Bersalahan makan dan minum. Yani bersalahan sunat bismillah pada ketika makan dan minum. Maka sunat kifayah. Maka sunat kifayah. Jadi masalahnya kalaulah kita makan, kita minum seorang diri, memang maka jadi hukumnya sunat aini. Sebab kita makan dengan keadaan seorang. Tidak makan di dalam hidangan, tidak makan dengan secara beramai-ramai itu, maka kalau kita makan seorang, maka sunat bismillah belum nak makan tu sunat aini. Jadi tidak ada, sebab tidak ada orang lain. Tetapi kalau kita makan berjamaah, kita minum berjamaah, jadi mana ramai-ramai dalam satu hidangan,
Artinya minum beramai-ramai begitu, maka hasil sunatnya dengan mengucap bismillah oleh mana-mana seorang daripada jemaah itu. Dah hasil sunat. Tapi dapat pahala ke siapa? Dapat pahala kepada orang yang mengucap itulah. Tetapi apabila ada seorang tu mengucap bismillah, maka lepas daripada tututan sunat mengucap bismillah ketika nak makan. Tapi yang tak baca tu tak dapat pahala lah. Tapi kalau nak dapat pahala kesemuanya, kalau kita makan berjemaah, kita makan dalam hidangan ramai-ramai itu, nak dapat pahala bagi tiap-tiap seorang, masing-masing mengucap bismillah. Masing-masing mengucap bismillah. Tetapi sekiranya dalam ramai-ramai itu tidak ada melainkan seorang saja yang mengucap bismillah, maka dah lepas daripada tututan sunat. Dah lepas daripada tututan sunat. Apa faedah lepas pada tututan sunat? Lepas daripada hukum makruh atau hukum khilaful aula. Jadi maknanya kalau kita makan nasi, kita makan apa-apa makanan dengan secara berjemaah, dengan secara berhidangan ramai, maka ada seorang mengucap bismillah, yang lain lagi tak mengucap bismillah. Maka lepas ke semua daripada hukum makruh tak mengucap bismillah. Begitu. Begitu juga doa. Tapi orang tak berdoa tak dapat pahala lah. Sebab tu kita apabila makan beramai-ramai itu ada seorang tu berdoa. Itu dah cukup. Untuk nak lepas daripada tututan sunat. Demikian lagi yakni seperti makan dan minum. Demikian lagi yakni seperti makan dan minum pada jima'. Pada ketika jima' antara suami isteri, sunat kifayah juga. Sunat kifayah. Dengan maknanya kalau suami pun tak mengucap bismillah, isteri pun tak mengucap bismillah, maka dalam hukum makruh. Tetapi dia katanya memadalah padanya tasmiyah, mengucap bismillah suaminya atau isterinya. Itu sunat kifayah di antara suami dan isteri. Maknanya kalau suami mengucap bismillah dah lepas. Lepas pada tututan sunat. Pasal berdosa tak berdosa semata dah sebab bukan wajib. Tapi lepas daripada tututan sunat. Kalau tidak mengerjakan sunat, hukumnya makruh atau khilaful aula. Kalau kita tak buat benda makruh, tidak buat benda sunat. Kalau kita tak buat benda sunat tu, mana jatuh dalam hukum makruh ataupun hukum khilaful aula. Maka ketika bersetubuh, ketika berjimuk itu, maka sunat baca bismillah tu sebagai sunat kifayah. Isteri baca dah cukup. Artinya suami baca dah cukup. Nak bagi aulanya, kedua-dua tu baca. Itu sebagai apa dia panggil samilan. Sebab hukum baca bismillah ketika makan dan minum, dan hukum baca bismillah ketika jimuk, itu satu perkara yang disebut walaupun luar daripada bab mengambil wuduk, tapi sebut dah atas jalan samilan. Untuk kita tahu katanya bukan sekadar fardu saja, ada ain, ada aini, ada kifai. Bahkan sunat pun begitu juga. Ada sunat kifayah, ada sunat aini. Tapi masalah makan dan minum tadilah, yang kata sunat kifayah tu kalau 2 orang ke atas. Kalau yang makan tu 2 orang ke atas. Tapi kalau seorang, maka jadi sunat aini. Seperti hukum menyiapkan jenazah, menguruskan jenazah daripada apa dia? Daripada mandi, kapan, sembahyang, tanam. Urusan jenazah tu daripada apa dia? Daripada mandi, kapan, lepas tu solat jenazah, lepas tu tanam. Maka hukum kita maklumnya, hukumnya ialah fardu kifayah. Tapi fardu kifayah tu sekiranya tahu dengan kematian tu oleh orang yang ramai. 2 orang ke atas. Apabila tahu dengan kematian oleh 2 orang ke atas, maka itulah jadi fardu kifayah.
Tetapi kalau seorang saja, contohnya dua orang itu dia ada kat pulau, masalah manusia yang lain tidak ada. Manusia yang lain tidak ada dua orang itu saja kat pulau, masalah. Maka salah seorang daripada dua itu mati. Salah seorang daripada dua orang itu mati, maka yang satu lagi itu jadi fardu ain di atas dia untuk menguruskan jenazah. Mandi, kapan, sembahyang, tanam, fardu ain di atas seorang lagi. Sebab tidak ada yang lain. Katanya fardu kifayah tu sekiranya kalau yang ramai itu ada. Ada ramai. Lagi pulanya masalah jenazah ni, masalah salat jenazah, masalah urusan jenazah ni dia dah jadi fardu kifayah tu kira sakat mana? Sakat tahu. Sekiranya tahu dengan kematian. Maka apabila tahu dengan kematian dalam suatu kawasan, maka jadi hukumnya fardu kifayah di atas orang yang tahu. Tetapi kalau ada kematian di dalam kampung kita, tapi kita tak tahu. Sebab kita duduk ke dalam rumah, tak keluar, orang tak bagi tahu, orang tak telefon kat kita, katanya ada orang mati. Tidak ada dengar khabar, sebab kita duduk ke dalam rumah, terkurung dalam rumah. Maka tak tahu dengan khabar kematian, maka tidak ada sakutan hukum fardu kifayah di atas kita yang tak tahu. Dia syaratnya kena tahu dengan kematian. Itulah sebagai tambahan. Kembali pada masalah kita, dan sunat mengucap tasmiyah itu jikalau orang haid dan nifas dan junub sekalipun. Dan sunat mengucap tasmiyah. Mengucap bismillah artinya sekurang-kurangnya bismillah, yang sepenuhnya bismillahirrahmanirrahim. Jikalau orang haid dan nifas dan junub sekalipun disunatkan juga. Tapi jangan ingat baca ayat Quran lah. Jangan ingat kata baca bismillah tu baca ayat Quran lah. Dengan qasad zikir. Dengan qasad kita baca bismillah tu kita berzikir. Bukan kita baca ayat Quran. Sebab orang nifas, orang haid dan orang junub haram baca Quran. Maka kita baca bismillahirrahmanirrahim. Jangan ingat baca ayat Quran. Jangan ingat begitu, itu jadi haram. Bahkan kita ingat kita berzikir. Sebab bismillahirrahmanirrahim adalah suatu zikir. Kita berzikir. Jadi orang haid, orang nifas, orang berjunub ada ambil wuduk juga ke? Memang. Sunat bagi orang yang nak mandi itu, sunat belum pada nak mandi, sunat dia mengambil wuduk yang sempurna. Belum pada nak mandi, sunat mengambil wuduk. Belum pada nak mandi, takkan mandi wajib, mandi sunat. Maka mandi nak suci daripada haid, mandi nak suci daripada nifas, mandi untuk nak suci daripada junub, ada besar, maka disunatkan mengambil wuduk. Maka ketika nak mulai mengambil wuduk, nak mulai basuh tangan mengambil wuduk tu, maka disunatkan baca bismillah, tapi atas jalan qasad berzikir. Jadi ingat kata baca bismillah ni kita berzikir. Gitu. Itu disunatkan juga. Tapi kalau di dalam tandas, tempat yang tak boleh kita baca, kalau dalam tandas tu tak boleh kita baca dengan mulut, kita baca dalam hati. Kalau kita mandi dalam tandas, tak boleh tempat qada hajat. Kita ambil wuduk, kita mandi di situ, kita ambil wuduk di situ, maka tak bolehlah kita baca dengan berlafaz dengan mulut tu, tak boleh. Sebab haram berzikir di dalam tempat yang seperti tandas. Maka ganti baca di dalam hati. Begitu. Jadi caranya setiap tempat yang tak boleh kita baca dengan mulut, maka ganti baca dalam hati. Dan jikalau ia mengambil wuduk dengan air yang dirampas sekalipun, ini sunat juga. Walaupun seorang
Dan jikalau ia seorang, tak kira siapa-siapa pun. Dan jikalau ia seorang mengambil wuduk, dia ambil wuduk tu dengan air yang dirampas sekalipun, maka sunat juga mengucap bismillah. Walaupun air yang dia guna ambil wuduk tu air yang dia curi atau air yang dia rampas sekalipun sah ambil wuduk. Haram dicuri. Haram memanglah haram tentang curi, haram tentang dirampas tu curi, haram lah. Tapi apabila ambil wuduk air itu mutlak sah. Lagi pulanya sunat juga mengucap bismillah. Uh, uh, dia katanya, dan jikalau ia seorang mengambil wuduk dengan air yang dirampas sekalipun. Dia panggil rampas. Contohnya dia rampas dengan curi ni. Kalau curi ni ambil dengan secara sembunyi. Ambil barang orang dengan secara tuan dianya tak sedar. Dengan secara sembunyi, itu jadi curi. Kalau rampas ni tak syarat kena bercuri. Tak syarat kena sembunyi. Dengan secara zahir-zahir sekalipun, jadi maknanya rampas tu maknanya kita gunung barang orang dengan tidak izin daripada ampunnya. Itu jadi rampas. Contohnya, kalau selipar kat masjid. Selipar kat masjid, selipar siapa tahu ada kat tangga masjid tu kita pakai. Pakai untuk pergi ambil wuduk. Dengan tidak minta izin daripada tuan dia. Itu dah jadi rampas. Sebab rampas di sini mana gunung ambil barang orang dengan tiada izin daripada empunya, dia dah jadi rampas. Maka rupa nak jadi rampas tu tak payahlah. Contohnya, kita nak ambil wuduk, air kat rumah dia tu tidak ada. Maka dia pergi kat paip rumah orang, rumah kawan dia masalah, maka buka paip tu ambil wuduk. Maka itu dah jadi rampas. Malaikat dapat izin tak apalah. Kalau kawan dia, jiran dia katanya, kau kalau tidak ada air, bolehlah nak ambil wuduk, datanglah ke rumah saya, ambil wuduk. Itu dapat izin tak dirampas. Sekiranya kalau jiran dianya, biasanya tidak benar bagi siapa-siapa gunakan air dia, maka sekiranya kita nak ambil wuduk, dia ambil air kat rumah dia. Ada peli, ada paip di depan rumah dia, di depan pintu rumah dia tu ada. Maka kita ambil wuduk di situ dengan tidak minta izin daripada ampunyanya, maka itu dah jadi rampas. Dah jadi rampas. Haram tentang rampas, tapi wuduk sah. Apabila ambil wuduk dengan air itu, walaupun begitu sekalipun sunat mengucap bismillah juga. Maka jika ditinggalkan akan dia pada awalnya. Maka jika ditinggalkan akan dia akan tasmiyah. Ditinggalkan akan dia akan tasmiyah, akan mengucap bismillah pada awalnya, awal wuduk. Ketika kita awal mengambil wuduk ialah awal di mana? Awalnya ialah pada ketika basuh tangan. Kira sekali dengan sunat. Dikarenakan awal tu awal perbuatan wuduk, kira sekali dengan sunat ialah awal tu ialah ketika kita basuh dua tapak tangan. Maka jika ditinggalkan akan dia akan bismillah dengan sengaja atau dengan terlupa. Ditinggal tu dengan sengaja atau dengan terlupa. Terlupa nak bismillah. Sengaja tak baca bismillah pada awal perbuatan wuduk. Dan jikalau, ini ada. Dan jikalau dengan sengaja sekalipun. Jikalau tinggal itu dengan sengaja sekalipun. Tinggal tak baca bismillah tu dia sengaja saja, dia malas. Dan jikalau dengan sengaja, jikalau tinggal itu dengan sengaja sekalipun, jawabnya didatangkan pada pertengahannya. Didatangkan mana dibaca lah. Didatangkan
dibacanya pada pertengahan wudu. Jadi ketika awal-awal basuh tangan tu terlupa nak baca. Teringatnya ketika duk sapu kepala. Bacalah bismillah. Artinya ketika awal-awal tu dia basuh tapak tangan, dia rasa segan nak sebut bismillah. Berasa malah nak sebut bismillah. Dia tak baca. Apabila ketika dia sapu kepala tu datang rajin nak baca pula. Baca. Tu maknanya didatangkan pada pertengahan wudu, mana belum selesai. Maka dibacanya, tapi baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bukan bismillahirrahmanirrahim lah. Baca yang ni pula. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Samalah masalah tertinggal baca bismillah ketika kita makan kan. Itu sama. Maka jika sudah selesai wudu, maka tiada sunat lagi mendatangkan dia. Kalau kita permulaan tak baca, permulaan wudu tak baca bismillah. Dengan sengaja, dengan terlupa pun sama. Kemudian ambil wudu, sudah basuh kaki. Sudah habis basuh kaki. Apabila habis basuh kakinya, baru nak baca bismillah. Dah habis masa sunat. Jadi maknanya kalau selama mana kita belum selesai lagi, belum pada selesai basuh kaki lagi tu, ada peluang lagi lah nak baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau tak baca di awal. Tapi apabila sudah basuh kaki, kedua-dua belah sudah dibasuh, maknanya dah habis masa baca bismillah. Dah habis masa, maknanya tak disunat lah. Tapi kalau nak baca boleh lah. Tapi tak jadi sunat wudu. Sudah basuh kaki, nak baca bismillah, maka dah habis masa sunat wudu. Maksudnya begitu. Tapi kalau kita baca bismillah, semata-mata kita baca bismillah, dah dapat pahala kan. Dapat pahala sunat. Tetapi apabila selepas pada basuh kaki itu, maknanya dah habis masa sunat wudu. Mana kalau kita baca bismillah awwalahu wa akhirahu, padahalnya kita dah selesai daripada basuh kaki, maknanya dah luput sunat wudu. Jadi baca bismillah tu tak jadi sunat wudu. Mana begitu? Jadi sunat biasa. Bersalahan pada makan. Ni makan ni kalau kita dah selesai daripada makan, nak bacalah, jadi sunat lagi. Bersalahan makan. Jadi makan tu walaupun kita dah selesai, masih sunat lagi baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Begitu. Maka hendak disertakan niat wudu pada hati. Bersama dengan tasmiyah, kemudian ia melafaz niat. Kemudian ia melafaz niat wudu. Perlahan-lahan. Kemudian daripada tasmiyah. Dan hanya tiada wajib tasmiyah. Ni masalah naik pula. Katanya, maka hendaklah disertakan niat wudu pada hati. Jadi kita ni dua kali niat lah. Niat ketika basuh muka tu, itu adalah wajib. Sebab rukun. Ketika kita basuh tapak tangan. Ketika kita basuh tapak tangan tu, ingat katanya kita basuh kerana ambil wudu. Supaya nak keluar daripada basuh tapak tangan atas jalan adat. Sebab biasa kita pun kalau tak buat amal ibadat pun kita basuh juga tapak tangan, nak makan nasi, nak apa dia. Apabila tangan kita kena tanah kotor masalah, kita basuh dua tapak tangan. Jadi adat kita ada dibuat
ada dikerjakan basuh tapak tangan. Lalu tu apabila kita mengambil wuduk pun basuh tapak tangan juga. Lalu tu disuruh kita niat supaya berbeza adat dan ibadat. Supaya berbeza adat dan ibadat. Jadi kita ingat dalam hatinya, kita basuh tapak tangan tu kerana ambil wuduk. Saja aku ambil wuduk. Tak apalah niat begitu. Tapi tak mada dengan niat ini untuk basuh muka. Apabila basuh muka kena niat lain. Itu ini sunat niat yang sunat. Untuk nak beza perbuatan basuh tangan tu dengan perbuatan adat. Adapun niat ketika basuh muka itu kena niat sekali lagi pula. Itu kena niat sekali lagi pula. Itu yang masalah lain. Maka hendaklah disertakan niat wuduk pada hati bersama dengan tasmiyah. Jadi pada masa itu, pada ketika itu jadi kita 3 perkara disertakan. 3 perkara disertakan: hati niat wuduk, mulut baca bismillah, tangan basuh. Jadi 3 perkara disertakan. Hati ingat ambil wuduk, mulut baca bismillah, di mulut tu ada baca bismillah, di tangan ada basuh. Jadi maknanya pada masa yang sama 3 perkara kita lakukan. Pada masa yang sama 3 perkara kita laku dengan secara serta, ialah hati niat, mulut baca, tangan basuh. Nak bagi jadi begitu. Sebab bismillah disertakan dengan basuh tapak tangan dan juga disertakan dengan niat pada hati. Tu mana katanya, maka hendaklah disertakan niat wuduk. Tapi kita jaga niat wuduk ini supaya berbeza daripada adat. Berbeza basuh tangan, basuh tapak tangan yang adat. Sebab sekarang kita beribadat. Sebab wuduk ini setengah daripada ibadat. Wuduk setengah daripada ibadat. Bukan nanti solat. Bukan solat saja ibadat. Ambil wuduk pun ibadat. Basuh tapak tangan pun ibadat. Tapi basuh tapak tangan tu perbuatan ada berlaku di dalam adat dan di dalam ibadat. Jadi perbuatan yang sama dalam adat pun ada, dalam ibadat pun ada. Lalu tu setiap-tiap perbuatan yang ada dilakukan pada adat dan pada ibadat, maka tak dapat tidak kena ada niat untuk nak membezakan. Kita basuh tapak tangan tu ibadat. Salah katanya nak bagi tahu kata ini ibadat ni. Bukan adat biasa. Begitu. Jadi kita niatlah. Niat. Dia nak maksud di sini niat wuduk tu mana bagi teringat di hati katanya kita basuh tapak tangan tu kerana nak ambil wuduk. Basuh tapak tangan tu sunat wuduk kerana ambil wuduk. Artinya aku ambil wuduk. Bagi teringat begitu. Bagi teringat begitu supaya katanya bukan biasa ni. Bukan basuh tangan biasa-biasa, adat biasa. Kita basuh tangan ni ialah satu ibadat. Ingat begitulah. Jadi ingat katanya basuh tapak tangan ni kerana ambil wuduk. Bagi teringat dalam hati. Tak mesti saja aku, tak mesti begitulah. Tak mesti begitu. Bagi teringat dalam hati katanya kita basuh tangan ni bukan biasa-biasa, bahkan kita basuh kerana nak ambil wuduk. Begitu. Maka hendaklah disertakan niat wuduk pada hati. Niat wuduk pada hati itu bersama dengan tasmiyah. Jadi serta dengan tasmiyah. Jadi nak 3 perkara lah pada masa itu disertakan, ialah mulut baca bismillah, tangan basuh, hati niat. Selepas tu kemudian ia melafazkan niat wuduk. Mulafaz dengan perlahan-lahan. Jangan nyaring sangat, jangan kuat sangat suara tu. Kemudian melafazkan wuduk, jadi kita baca
kita kata dengan mulut, berlafaz tu kata dengan mulut. Nah, berlafaz tu maknanya kita kata dengan mulut, kata apa dia? Kata benda yang kita nak niat dalam hati ketika kita basuh muka lagi akan datang. Jadi apabila kita nak basuh muka, apa yang kita nak niat. Nah, sekarang kita kata dengan mulut dulu. Jadi sekarang kita kata nawaitul wudu'a masalan, nawaitu fardal wudu'i masalan. Katalah kita kata dengan mulut dulu. Kemudian ia melafazkan niat wudu. Melafaz tu perlahan, jangan nyaring, jangan kuatlah suara nanti terkejut orang kat tepi pula. Nawaitul wudu, nawaitu raf'al wudu, raf'al hadasi, nawaitu fardal wudu. Jadi kita baca begitu. Kata dengan mulut lagi dulu. Supaya lagi akan datang apabila kita basuh, supaya apabila kita ketika kita nak basuh muka tu senang kita lakukan niat dalam hati. Jadi sekarang tu warm dulu, kita kata dengan mulut dulu. Kemudian yang selepas pada mengucap bismillah, kemudian daripada kita mengucap bismillah. Jadi maknanya kalau kita duduk depan paip masalah, kita basuh tangan, kita basuh mulut, kita baca bismillah, hati kita niat ambil wudu, lepas tu basuh tapak tangan. Sudah tu kalau nak terus basuh muka lah. Kalau tidak nanti berkumur dulu, nanti masuk air ke hidung dulu, jangan baca lagi. Tapi sekiranya kalau kita tak nak berkumur dan tak nak masuk air ke hidung, kita baca. Selepas pada basuh tangan tu kita baca nawaitu fardal wudu ke apa mana-mana cara niat tu lah. Banyak cara boleh niat, boleh kita guna untuk niat. Maka kita baca nawaitu fardal wudu. Kemudian basuh muka. Kemudian ia melafazkan niat wudu perlahan. Melafazkan niat wudu tu kemudian daripada bismillah, kemudian daripada kita baca bismillah. Jadi mana selepas pada basuh tapak tangan belum pada nak basuh muka tu lah. Selepas pada basuh tapak tangan belum pada nak basuh muka, ini kalau tak nak berkumur. Tapi kalau kita nak berkumur, kita basuh tapak tangan, kita berkumur dulu. Selepas pada berkumur tu kita baca nawaitu raf'al hadas, artinya dan sebagainya. Barulah kita mulai basuh muka. Begitu. Dan hanya tiada wajib tasmiyah sabda Nabi SAW, tawadda kama amarakallahu. Kita akhir di situ dulu. Dan hanya tiada wajib tasmiyah. Ini nak sebut dalil, nak cerita dalil kenapa bismillah tu tak wajib bahkan sunat. Sebab apa? Dihukum katanya baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim tu adalah sunat, bukan dia wajib. Apa pasalnya? Mana dalilnya? Maka insyaAllah kita akan sambung esok. Pada katanya dan hanya tiada wajib tasmiyah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.